Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar bab 6, subtopik 6.3 iaitu tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah mendaftarkan perniagaan. Saya Nur Atira Fariha binti Muhammad Farid, kelas 5 Ibnu Abbas, nama guru Ustazah Nurul Ain binti Ismail. Okey. So, tanggungjawab yang pertama ialah mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan dan lesen perniagaan di tempat yang boleh dilihat dengan jelas. Okey. Apabila perniagaan telah berdaftar dengan SSM iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia, perniagaan tersebut akan mendapat inilah sijil dan juga lesen. Jadi sebagai peniaga, mereka perlu meletakkan di tempat yang senang pembeli nampak. Dan kebiasaannya akan diletakkan di belakang cashier lah. So bila pembeli datang bayar, dia akan nampak ada sijil dan juga lesen. Sebab dia orang tahu yang premis ni telah pun berdaftar. Okey, seterusnya mempamerkan papan tanda perniagaan yang mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, contoh kat sini ialah kedai Sebeneka, kedai Rakyat Satu Malaysia. Dekat sini papan tanda dia memang mengikut spesifikasi iaitu dengan saiz yang telah ditetapkan dan juga adanya nama perniagaan dan juga nombor pendaftaran perniagaan. Seterusnya adalah nama dan nombor pendaftaran perniagaan tertera pada dokumen rasmi perniagaan seperti resit, invoice dan nota serahan. Contoh kat sini, kalau kita biasanya kalau kita pergi mana-mana kedai lah, bila kita beli barang, kita akan dapat resit tau. So dekat resit tu, dekat bahagian atas sekali, biasanya memang wajib ada nama premis, nama perniagaan dan juga nombor pendaftaran perniagaan. So bila kita terima resit tu, kita nampak dua benda tu, nama dan nombor pendaftaran, kita tahulah yang bahawanya yang perniagaan tersebut telah pun berdaftar. Okay. Yang keempat, memperbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan bila-bila masa sebelum tempoh 30 hari selepas pemerbadanan sesebuah syarikat. So, jadi bila dia nak renew sijil perakuan tu mesti dalam tempoh 30 hari tu, tak boleh lebih. Okay? Sebab memang dah ditetapkan 30 hari. Seterusnya, yang kelima, mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan dalam masa 30 hari dari tarikh perubahan, iaitu jika terdapat perubahan. Yang keenam, menamatkan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan perniagaan. Okay. Seterusnya, sudut info. Okay. Notis pemerbadanan syarikat merupakan bukti pendaftaran. Notis ini tidak perlu dipamerkan. Yang kedua, kalau kita perasan tadi dekat tanggungjawab yang keempat dan kelima, dia ada sebut mengenai mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan dan juga menamatkan pendaftaran perniagaan. So dekat sini ada keterangannya. Okey, yang kedua, perubahan maklumat perniagaan. Perubahan maklumat perniagaan yang boleh didaftarkan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, perubahan alamat utama perniagaan. Yang kedua, perubahan jenis perniagaan. Yang ketiga, perubahan alamat cawangan. Dan yang terakhir, perubahan maklumat pemilik atau rakan kongsi. Yang ketiga, next adalah ketiga, penamatan perniagaan. Penamatan perniagaan boleh didaftarkan atas sebab-sebab tertentu, iaitu berhenti berniaga, bankrupt, kematian dan juga perintah mahkamah. Okey. Seterusnya adalah subtopik 6.4 iaitu dokumen perniagaan yang perlu disimpan. Okey. Yang pertama adalah rekod transaksi bank. Penyata bank menunjukkan rekod transaksi bank. Penyata bulanan yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun semasa yang menyenaraikan semua urus niaga yang dibuat melalui bank. Okey, penyata bank ni sangat-sangatlah penting untuk disimpan oleh perniagaan lah. Kalaulah perniagaan tersebut nak buat loan untuk meluaskan lagi perniagaan dia,
Firstly bank akan tengok adalah penyata bank lah. Bank nak tengok dekat situ berapa keuntungan perniagaan tersebut secara bulanan, ataupun berapa perbelanjaan setiap bulanan perniagaan tersebut. Bila penyata kewangan bagus, kebarangkalian dia nak dapat loan tu adalah tinggi. Seterusnya adalah rekod jualan. Rekod jualan ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti jualan yang dilakukan. Contoh dokumen ialah bil tunai, resit, invoice dan slip daftar tunai. So dekat rekod jualan ni, bila kita simpan, kita boleh pantau dalam seminggu ataupun dalam sebulan berapa jualan yang kita berapa jualan yang kita dapat, sama ada capai target ataupun tidak. Okey. Seterusnya yang ketiga, rekod pembelian. Okey, rekod pembelian ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti pembelian yang dilakukan. Contoh dokumen pembelian ialah bil tunai, resit, invoice dan slip daftar tunai. Okey, dekat sini kalaulah dibeli, contohnya beli barang niaga untuk perniagaan ke atau aset mentah, mesti akan dapat rekod pembelian lah. So memang rekod pembelian ni kita kena simpan. Okey. Seterusnya yang keempat, rekod kos operasi, iaitu kos selain daripada kos pembelian, iaitu dokumen yang mengandungi catatan aktiviti perbelanjaan atau kos perniagaan selain daripada kos pembelian barang niaga. Contohnya ialah bil pengangkutan, bil mengepos, bil insurans, gaji dan utiliti. Kiranya rekod ni adalah rekod selain membeli bahan mentah perniagaan. Akhir sekali adalah rekod ambilan dan modal. Rekod ambilan dan modal ialah rekod yang mengandungi maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaannya untuk kegunaan sendiri. Ambilan ini akan mengurangkan modal pemilik. Okey, kebiasaannya pemilik perniagaan lah, atau senang kita kata bos. Okey. So bila bos ni ataupun pemilik perniagaan ni dia ambil duit daripada perniagaan untuk kegunaan dia sendiri. Okay, dia kena catat berapa yang diambil. Okay, penting untuk pemilik perniagaan ni catat berapa yang diambil untuk apa orang kata, untuk dia ingat lah, nanti tak boleh nanti dia lupa ke apa kan. Okay, rekod ambilan dan modal ni nanti dia akan ditulis dalam penyata kewangan. Okay, berapa jumlah ambilan yang diambil. Okay, ia akan ditunjukkan dengan menolak modal pemilik daripada equity pemilik. Okay, so nanti itulah. Okay, info penting. Okay, dokumen perniagaan merupakan sumber rekod maklumat urus niaga perniagaan sama ada secara tunai atau kredit, iaitu hutang. Oleh itu, dokumen-dokumen tersebut perlu difailkan secara sistematik bagi memudahkan penyata kewangan disediakan. Okey, dokumen ni memang pentinglah untuk disimpan dan disediakan dengan betul dan tepat, supaya nanti pada akhir tempoh perakaunan perniagaan kita dapat tahu berapa untung sebenar yang diperoleh oleh sesebuah perniagaan. Kita boleh tahu sama ada rugi ataupun untung. Okey, seterusnya last sekali kita akan belajarlah akronim 6.3. 6.3 berkaitan dengan tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah mendaftarkan perniagaan. Okey, akronim. Okey, akronimnya TPD. T, tanggungjawab. P, perlu. D, dipatuhi. Ulang lagi sekali. T, tanggungjawab. P, perlu. D, dipatuhi. So, tanggungjawab perlu dipatuhi. Seterusnya, tamadun. Tamadun. Ta untuk papan tanda. M, perubahan maklumat. A, nama dan nombor. D, pendaftaran perniagaan. U,
perbaharui perniagaan. N. Sijil perniagaan. Ta. Papan tanda. M. Perubahan maklumat. A. Nama dan nombor. D. Pendaftaran perniagaan. U. Perbaharui perniagaan. N. Sijil perniagaan. Jadi akronim 6.3 adalah TPD Tamadun. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.